Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, jadi pada hari ini kita terus kepada sesi yang kedua, iaitu pengurusan panitia, iaitu dari fail yang kedua, iaitu 3.1.2, 31.2.2 program peningkatan kualiti pengajaran guru diurus secara terancang. Kalau sebelum ini tahap tindakan yang kita lakukan sebanyak 6 tindakan, tetapi yang untuk 3.1.2.2 program peningkatan kualiti pengajaran guru ini hanya 4 tindakan yang dilakukan, iaitu merancang program pembangunan profesional, melaksanakan, selepas kita laksana kita menilai, lepas kita menilai kita mengambil tindakan. Jadi selalunya kalau untuk borang penskoran yang pertama itu yang kita isi secara kendiri sebagai ketua panitia, sepatutnya memang kita harus ada tindakan satu. Kerana perancangan itu telah kita lakukan ketika kita telah membincangkannya dalam minit mesyuarat yang pertama lagi. Jadi maksudnya program pembangunan profesional pun masukkan di dalam minit yang pertama. Maksudnya dijadikan sebagai agenda yang penting. Okey, jadi rasanya itu tiada masalah. Terus kita pergi kepada tahap kualiti, selalunya kita agak sukar. Okey, macam kurang berkeyakin sama hari kita ni layak mendapatkan 4 ataupun tidak. Ataupun tidak faham pun 4 tu apa, 3 tu apa. Main hantam-hantam saja. Jadi, okey, kita terus kepada macam mana kita mendapatkan 4. Okey, selalunya berfokus kepada keperluan panitia lah. Kalau boleh jangan copy and paste lah, maksud apa yang kita buat tahun lepas kita buat lagi tahun ni. Mungkin maksudnya berdasarkan apa yang betul-betul diperlukan. Maksudnya kita jangan buang masa, kita betul-betul memilih program yang memang sangat diperlukan oleh rakan-rakan. Okey, contohnya macam penggunaan Zoom untuk PDP online contohnya lah kan. Itu pun boleh dijadikan sebagai program pembangunan profesional. Mungkin itu boleh dijadikan sebagai CPD ataupun dijadikan sebagai PLC. Okey, seterusnya mengambil kira perkembangan pendidikan semasa, contohnya kalau kita ada sukatan baru, mungkin kita perlu mengadakan bengkel, CPD, PLC untuk dibincangkan. Dan ia haruslah, inilah yang paling penting, iaitu secara berterusan untuk melayakkan kita mendapat skor 4. Jadi mungkin kita boleh dalam kita punya perancangan itu kita akan letakkan Februari, contohnya April, Julai, kemudian September, maksudnya berterusan. Bukan tertumpu pada bulan 4 saja, bulan 4 saja kita bersemangat. Jangan begitu. Maksudnya dalam perancangan kita tu kita letak begitu. Jadi kita cuba melaksanakan seperti yang telah kita rancangkan. Okey, kita terus kepada evidence. Okey, apa evidence untuk tindakan pertama? Selalunya takwim. Takwim ini maksudnya dibuatlah oleh rakan-rakan ketua panitia. Kertas kerja ini biasa. Minit mesyuarat tadi kan? Jadi minit mesyuarat pertama ni perlukah diletak lagi di fail yang kedua sedangkan kita sudah letak di fail yang pertama? Kalau mau letak boleh, kalau tidak mau letak pun boleh. Terpulang. Terpulang kepada rakan-rakan ketua panitia. Okey, seterusnya selepas saja merancang, melaksanakan program. Jadi melaksanakan tu seperti evidence yang mesti ada kertas kerja. Kemudian senarai kehadiran. Sekarang kan boleh guna Google Form. Banyak yang boleh kita gunakan untuk memudahkan. Mungkin Google Form lah yang paling senang lah. Kalau hanya 2 orang saja ahli lah kita senang. Tulis pakai tangan pun boleh. Okey. Maksudnya ini adalah sebagai evidence lah. Okey, menilai keberkesanan. Macam sekarang, macam Google Form, lagi senang. Kita boleh buat penilaian kan. Boleh kita buat pelaporan. Laporan ni boleh guna borang laporan yang sesi pertama. Kita boleh gunakan borang laporan sesi pertama itu untuk semua aktiviti kita lah ketua panitia. Okey, kemudian mungkin untuk menilai keberkesanan kita boleh tengok dari segi bila kita melakukan pencerapan guru, okey, ada peningkatan dari segi pedagogi. Markah pencerapan itu pun boleh dijadikan sebagai evidence. Dan selepas ini nanti bila kita setelah habis pengurusan panitia, kita akan terus pergi kepada standard 4. Jadi standard 4 itu maksudnya kita akan memahami apa yang patutnya dalam pedagogi guru-guru ini faham. Maksudnya kita faham, kalau kita faham senang untuk kita memberikan skor kepada rakan-rakan dan boleh kita bincangkan bagaimana meningkatkan lagi PDP guru. Dan seterusnya, borang rumusan pun boleh dijadikan sebagai evidence. Okey, ini adalah contoh-contoh kelas, contoh-contoh rakan-rakan, tidak semestinya ini, mungkin ada lagi yang lain.
Ini adalah contoh-contoh yang biasa. Okey, boleh lagi kita buat yang lain. Macam-macam lagi ada kalau berkaitan dengan yang nombor 1, nombor 2, nombor 3. Dan yang terakhir tindakan susulan, kita boleh melakukan coaching mentoring. Coaching mentoring ni kita boleh sertakan masukan kita punya borang coaching mentoring. Nanti saya akan tunjukkanlah contoh borang coaching mentoring. Okey, kita boleh gunakan TS25 punya borang coaching mentoring. Kita masih bersimple saja, tak payahlah terlalu complicated. Kemudian mungkin borang tindakan, mungkin okey. Jadi ini semua yang borang tindakan ini mungkin ini kita boleh buat dalam satu borang saja, borang yang contoh yang saya telah berikan kepada rakan-rakan. Maksudnya jangan susah-susah. Borang laporan itu di situlah adanya tindakan susulan. Jadi maksudnya kalau ini semua ada dan secara berterusan kita laksanakan, maka kita akan boleh layak mendapat 4. Jadi maksudnya contoh eviden ini yang kita akan masukkan di dalam file 3.1.2.2. Jadi kalau sekiranya ada soalan boleh tanya kepada saya di dalam Telegram, dan selepas saja PKP nanti kita akan berjumpa lagi secara bersua muka. Sekian, terima kasih.